إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita berkumpul di Yayasan Ta'lim. Bagi yang dah biasa datang Yayasan Ta'lim, tak ada masalah lah, biasa tengok dah. Bagi yang first time datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Yayasan Ta'lim ni. Alhamdulillah, hari ini kita akan bincangkan tajuk yang kita telah war-warkan dalam poster kita, iaitu berkenaan dengan Khawarij. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum bahawa pada bulan ini unit kajian Yayasan Ta'lim telah menumpukan kajian-kajian kami terhadap masalah Khawarij. Terdiri daripada 5 siri ceramah yang dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ali pada minggu lepas, iaitu terorisme dan juga hukum Islam terhadapnya. Yang kedua, hari ini tajuk saya insya-Allah iaitu hadis-hadis berkenaan dengan Khawarij. Minggu hadapan, hari Sabtu insya-Allah Al-Fadhil Ustaz Fashan kita kat depan kita ni berkenaan dengan tajuk sejarah Khawarij. Kemudian Al-Fadhil Ustaz Asy Sobri pula hari Ahadnya 30 hari bulan berkenaan dengan tajuk Ahlul Kalam dan kaitannya dengan Khawarij, dengan terorisme. Dan terakhir sekali iaitu hasil kajian unit Iman Research Center. Iman Research Center ni dia buat kajian berkenaan dengan tahanan-tahanan yang ditahan kerana tuduhan terorisme ni. Dia akan jelaskan berkenaan dengan apakah sebenarnya akidah diorang sebenarnya. Itu rahmakumullah. Pertama sekali kita perlu sedar bahawa menjelaskan kesalahan golongan-golongan yang menyimpang ini adalah satu tuntutan agama. Itu pertama sekali. Jadi bukanlah kita buat program ni untuk kita nak hantam sesiapa ataupun kita nak hukum sesiapa, tapi menjelaskan kesalahan itu adalah tuntutan agama, bahkan dalam Al-Quran disebut. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala sebut, begitulah kami telah menjelaskan kepada kamu semua ayat-ayat Allah, litastabina, supaya jelas kepada kamu, sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang sesat, orang yang salah. Jadi memang tugas para orang yang mengetahui untuk menjelaskan kesalahan golongan yang menyimpang. Seperti disebut oleh Imam Ahmad, ditanya kepada dia, wahai Imam Ahmad, orang yang puasa, baca Quran, iktikaf, mana lebih bagus daripada orang yang buat kajian dan menjelaskan kesalahan-kesalahan golongan yang menyimpang ni? Kata Imam Ahmad rahimahullah, adapun orang yang iktikaf, baca Quran dan juga puasa, kebaikannya hanya pada diri dia sendiri. Adapun orang yang menjelaskan kesalahan-kesalahan golongan yang menyimpang, kebaikannya adalah untuk diri dia dan juga untuk orang yang lain. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, dalam kitab mengatakan dalam Majmu' Fatawa, menjelaskan kesalahan golongan yang menyimpang adalah satu jihad yang besar. Juga kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, bila dia huraikan berkenaan dengan Dajjal, dia kata sekarang munculnya Dajjal yang kecil, iaitu selain Dajjal yang besar, Dajjal Butsai akhir zaman nanti, yang masuk ke dalam manusia dan menyesatkan manusia dengan kata-kata mereka yang fasih dan ucapan-ucapan mereka yang sungguh menakjubkan. Maka hendaklah kamu berhati-hati dengan mereka.
berilah peringatan kepada orang ramai tentang kesalahan mereka, dan hendaklah kamu semua mengetahui dan mengkaji maksud mereka dan tujuan mereka dan pergerakan mereka, supaya kita semua tidak tertipu sebagaimana ramai manusia tertipu dengan Dajjal pada akhir zaman nanti. Jadi atas premis inilah Yayasan Taklim datang hadir untuk menjelaskan. Seperti kata Hudzaifah Al-Yaman, dari itu dulu para sahabat semua tanya Nabi SAW anil khair, wa kuntu as'alu anil syarr makhafatan an yudrikani. Aku tanya, orang semua tanya kepada Nabi SAW benda-benda yang baik, namun aku bertanya kepada Nabi SAW benda yang jahat, takut aku termasuk dalam benda-benda yang jahat tadi. Jadi kerana hadis Nabi SAW, Nabi kata akan berlaku nanti orang-orang yang mengajak pada kesesatan. Maka Nabi SAW, ta'rifunaha wa tunkirunaha. Kamu akan mengetahuinya, kamu akan kenal kejahatan tadi, wa tunkirunaha, kamu ingkarinya, kamu akan mengingkarinya. Itu premis kita. Jadi kita akan jelaskan berkenaan dengan Khawarij ini. Tapi perlu kita faham pula, untuk menjelaskan golongan Khawarij ini, golongan yang tersasar ini, perlu penjelasan itu berdasarkan penjelasan Quran dan sunnah Nabi SAW di atas faham salaf, di atas kefahaman salafus salih. Sebab kita dapati di luar sana, di media-media sosial, dalam ceramah-ceramah, ada sebahagian ustaz-ustaz, ada sebahagian pendakwah-pendakwah telah menjelaskan berkenaan dengan Khawarij ini bukan berdasarkan ala fahmi salaf, di atas hawa nafsu mereka, dan mereka menggunakan hadis-hadis Khawarij ini untuk menghasut orang ramai. Saya guna perkataan menghasut, supaya nampak bahawa yang Khawarij itu ialah golongan fulan dan fulan. Faham tak? Nabi sebut Khawarij ni golongan yang sekian, tapi disebabkan dia ni ada kebencian pada satu puak, dia terus terang lah. Ni kita home stadium kan, home ground, kita terus terang. Contohnya, bila sebab ada satu ustaz penceramah yang terkenal, iaitu Syekh Nuruddin Al-Banjari. Saya semua kenal, tuan-tuan semua tengok video dia apa semua. Dia mengatakan, nanti kita akan jumpa hadisnya, Nabi sebut simahum at-tahalluq. Antara tanda-tanda Khawarij, Nabi sebut mereka ni mencukur kepalanya, jubahnya senteng, janggutnya tebal. Dia kata, itulah Wahabi, dia kata. Nampak tak? Nabi sedang ceritakan sifat Khawarij, tiba-tiba kata, inilah Wahabi. Kita akan huraikan apa maksud Nabi simahum at-tahalluq. Kenapa Nabi kata janggut mereka panjang? Kenapa dia kata jubah mereka senteng? Sedangkan kalau kita baca biografi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab pun jubahnya senteng, janggutnya tebal. Adakah dengan tanda Umar Al-Khattab tu Khawarij? Setiap orang yang botak kepala, janggut tebal, jubah senteng, Khawarij? Maka kat sini lah kita kena perlu kepada kefahaman salafus salih, kefahaman para ulama kita yang dihormati, yang kibar ulama, untuk menjelaskan berkenaan dengan Khawarij. Alhamdulillah, masa perbincangan pun nak bagi saya tajuk ni, kita pun pening kepala kan nak cari mana hadis semua. Rupanya buka-buka website, ada dah satu pensyarah ni dah kumpulkan semua hadis-hadis. Alhamdulillah, senang kerja saya untuk ni. Jadi tajuk yang kita akan, panduan kita adalah kitab ni lah, Al-Ahadithul Musnadah Al-Waridah fil Khawarij wa sifatihim jam'an wa dirasatan. Hadis-hadis yang bersanad, yang bersambung, ya, yang diisnadkan, ya, maksudnya yang ada sanad, Al-Waridah, yang menyebut tentang Al-Khawarij dan sifat-sifat mereka, disediakan oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Mukhtar Ibrahim Al-Amin, Profesor Hadis dan Ilmu Hadis di Kuliah Tarbiyah Universiti Al-Malik Saud. Ini kita punya. Cuba tak terjemahkan dalam bahasa Melayu, saya akan baca dalam bahasa Arab dan kita akan terjemahkan. Okey, kita akan terjemahkan insya-Allah. Tuan-tuan jami'an, sebelum kita masuk ke dalam hadis-hadis untuk kita bincangkan, maka perlu kita masuk sedikit, kita bincang sikit berkenaan dengan takrif Khawarij lah. Kita akan panjang-panjang masalah ni, sebab takrifan Khawarij apa semua ni kita kena datang kelas khas berkenaan dengan akidah, kelas akidah. Kita takrif Khawarij dulu. Kita takrif al-Khawarij itu jam'un khariji, iaitu jamak kepada khariji. Kalau single orang Khawarij, seorang orang Khawarij dipanggil
Khariji. Jadi kalau ramai orang Khawarij, kita panggil Khawarij. Macam bahasa Melayu lah kan, malaikat. Kita sebut malaikat, jadi malaikat tu dah jamak dah. Kalau satu malaikat, malak. Jadi Khariji. Waqad arrafahum Syahrastani. Itu ulama namanya Syahrastani dalam kitab dia. Syahrastani dia kerang satu kitab namanya Al-Milal wa Nihal, yang mengumpulkan berkenaan dengan golongan-golongan yang menyimpang. Kata kullu man kharaja 'ala al-imam al-haqq. Setiap orang yang keluar daripada, iaitu keluar menentang, keluar mengangkat senjata, menentang, kullu man kharaja, keluar daripada ketaatan, 'ala al-imam al-haqq, daripada ataupun daripada imam yang hak, yang betul. Hak ni bukan maksudnya imam tu semestinya dia betul sentiasa. Maksudnya dipilih dengan cara yang betul lah. Contohnya macam kita kata PM kita sekarang, bukan nak cerita politik PM kita sekarang dipilih dengan cara yang semua sepakat dia adalah pemilihan yang berdasarkan undang-undang lah. Imam al-haq alladhi ittafaqatul jama'ah alaih, yang telah sepakat jamaah ulama alaihi, yusamma kharijiyan. Ni siapa yang keluar, kita namakan dia Khawarij. Siapa yang keluar dinamakan Khawarij. Ta'rif Khawarij kullu man kharaja 'ala al-imam al-haq alladhi ittafaqat al-jama'ah alayhi yusamma kharijiyan, sawa'an kana al-khuruj fi ayyam as-sahabah, sama ada yang lawan pemerintah pada zaman sahabat. Contohnya yang keluar menentang Uthman bin Affan, yang keluar menentang Ali bin Abi Talib, yang keluar menentang khalifah-khalifah pada zaman sahabat, ataupun al-a'immatul rasyid, atau kana ba'dahum ala tabi'in bi ihsan, ataupun selepasnya seperti tabi'in, wal a'immah fi kulli zaman, ataupun mana-mana pemerintah pada setiap zaman, maka dinamakan Khawarij. Jadi atas takrifan ni, kalaulah kita dah ada pemerintah yang sah di negara kita, datang seorang yang angkat senjata, nak lawan, nak jatuhkan dengan cara yang kasar, maka kita namakan dia Khawarij lah. Tak kisahlah parti apa sekalipun. Jadi kat cerita ni kita kena cerita terus terang lah. Tak boleh cerita nak cover-cover. Tak salah parti tu nama dia Islam ke, atau parti nama dia tak Islam ke, atau parti dia kebangsaan ke, atau tak kebangsaan ke. Kalau dia keluar menentang pimpin yang sah, maka dia Khawarij. Kalau kita baca sebahagian takrifan ulama, dia kata Imam Syahrastani ni dia beri takrifan Khawarij ni takrifan dari segi siasian, takrif dari segi politiknya. Sebahagian ulama pula dia kata, seperti Ibn Hazm, dia kata man wafaqa al-khuruj min inkar tahkim. Ibn Hazm pula dia lebih spesifik, dia kata siapa yang setuju dengan golongan Khawarij pada bab mengingkari at-tahkim. Apa ingkar tahkim ni? Ini berlaku pada zaman Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, berlaku peperangan, nak mendamaikan keduanya, maka Ali telah hantar Talhah kan, Ali hantar Abu Musa Asy'ari. Kemudian Muawiyah dia hantar Amr al-As untuk mendamaikan kedua pihak. Jadi ada sebahagian pengikut Ali ketika itu, dia kata tak boleh, ini dah salah. Mana boleh berhukum dengan hukum manusia? Dan dia berdalilkan dengan Allah Ta'ala, idil hukmu ilallah, hukum hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pun keluar daripada ketaatan daripada Ali radhiyallahu an, dan menghukum Ali dan Muawiyah kafir. Nanti kita akan tengok nanti kes pembunuhan. Nanti Ustaz Fasal akan ceritalah detail macam mana dia bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an, jahat. Betul para ulama kata ini min akhbath al-firaq, firqah yang paling teruk sekali di sisi di muka bumi Allah Ta'ala ni, selain daripada Syiah apa semua, adalah Khawarij. Sebab Khawarij kita akan jumpa nanti Nabi SAW suruh bunuh mereka, perangi mereka. Tapi itu cerita kejap lagi. Wa takfir ashabil kabair, dan mereka mengkafirkan orang-orang buat dosa besar. Nanti kita akan tengok macam mana mereka mentafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan orang dosa. Dia tafsirkan semua dosa-dosa besar.
Dosa kecil pun jadi dosa besar, dan dosa besar semua jadi kafir pada sisi Khawarij. Nanti kita akan tengok. Wal qawlu bil khuruj ala a'immatil jawr. Dan mereka memerintahkan atau mereka ni beriktikad bahawa khuruj ala a'immatil jawr, keluar menentang perintah-perintah yang jahat. Ini isu. Inilah kita kata tarikan Khawarij yang paling besar, yang menyebabkan orang tertarik dengan Khawarij ni. Tajuk ni apa dia? Menentang pemerintah yang zalim. Jadi orang ramai yang kadang-kadang ada agama, kita akan tengok nanti, yang Khawarij semua orang yang ada agama, mereka tertarik dengan slogan kita nak menentang kezaliman. Akhirnya mereka telah hulu dalam menentang kezaliman. Mereka telah mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Seperti Ibn Umar, mereka mengingkari benda yang mungkar dengan cara yang mungkar. Faham tak? Kita nak tolak benda yang mungkar, tapi kita tolak benda yang mungkar dengan cara yang mungkar. Kita orang tu dia pergi tak sembahyang subuh, kita pergi tikam ni. Itu nak menentang yang mungkar dengan cara yang mungkar. Tak puas hati ke darat bawah Hasan Taklim ni, dia pergi hantar bom satu. Maka itu menentang yang mungkar dengan cara yang mungkar. Faham tak? Ini cara ni, cara Khawarij. Wa anna ashabal kabair mukhalladuna finnar. Mereka mengatakan bahawa orang dosa besar ni kekal dalam neraka. Wa anna al-imamah jaizatun fi ghairi Quraisy. Bahawa imam itu, pemerintah itu boleh untuk selain Quraisy. Nabi SAW kata al-a'immatu min Quraisy, imam itu daripada Quraisy, pemerintah sepatutnya daripada Quraisy. Tapi kalau tak ada orang Quraisy yang bagus, orang lain pun boleh pilih, tapi asalnya daripada Quraisy, fahuwa khariji. Maka orang yang macam ni, yang apa dia? Pertama, keluar menentang, mengkafirkan Ali radhiyallahu an, menghukum orang dosa besar sebagai kafir, keluar kepada pemerintah yang zalim, menentang dengan senjata, mengatakan orang yang dosa besar kekal dalam neraka, dan mengatakan bahawa pemerintah boleh selain dari Quraisy, maka dia khariji, dia orang Khawarij. Kita tengok takrifan Ibn Hazm ni dia lebih luas dari takrifan siasi, takrifan politik. Tadi kalau kita tengok takrifan Syarastani, dia kata siapa lawan pemerintah, Khawarij. Tapi takrifan Ibn Hazm dia lebih takrifan berkaitan dengan masalah i'tiqad. Siapa yang i'tiqad orang yang dosa besar, maka dia Khawarij. Sebab itulah Syekh Nasir Al-Aqal dalam kitab dia ni, Dirasat fil Ahwa wal Firaq wal Bid'ah, maka kajian tentang golongan yang sesat ni, dia kata bersepakatnya Khawarij yang awal, Khawarij yang awal maksudnya golongan awal-awal Khawarij pada dua perkara, iaitu bolehnya keluar menentang pemerintah, yang kedua mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Ini yang sepakat semua aliran Khawarij. Kemudian baru lepas tu Khawarij terpengaruh dengan Mu'tazilah, terpengaruh dengan Jahmiyah, terpengaruh dengan lain-lain. Seperti lepas tu datanglah akidah-akidah mereka mengatakan Al-Quran ni makhluk dan seterusnya. Ini adalah yang datang selepas itu, bila dia dah mula berbincang berkenaan dengan masalah Al-Kalamiyah, masalah falsafah dan seterusnya. Kenapa dia keluar? Kenapa Khawarij ini muncul? Wa kana sabul khuruj al-Khawarij al-awail qabul Al-Imam Ali radhiyallahu anh at-tahkim. Iaitu kerana mereka ini tidak menerima tahkim yang kita sebut tadi lah. Wa dzalika lima hasala fi ma'raqati Siffin, iaitu ketika perang Siffin berlaku perang antara Ali dan Muawiyah. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu an yantasira ala Muawiyah wa man ma'ahu min ahli Syam radhiyallahu anhum, rafa'a ahli Syam al-masahif. Ketika Ali dah nak menang, ketika Muawiyah pun angkatlah mushaf Al-Quran. InsyaAllah nanti Ustaz Fasan akan cerita detail lah masalah ni, dan suruh buat perbincangan. Okey. Sebab itulah ketika kata Ibn Kathir, walamma kana qad qaraba ad-dukhul Kufah, yakni Ali i'tazala min jayshihi qaribun min 12,000, keluar daripadanya 12,000 askar yang menentang Ali, tak puas hati. Wahumul Khawarij. Ramai tak Khawarij zaman tu, 12,000. Masya Allah. Wa abau an yusakinuhum fi baladi, maka mereka tak kasih, dia enggan untuk duduk kat negeri Ali. Wa nazalu bimakan yuqalu lahu Harura, maka mereka pun tak pergi Kufah. Lepas tu Ali radhiyallahu anhu dah menukar pemerintah dia, tempat pemerintahan daripada Madinah pergi ke
kufar. Jadi bila diorang dah enggan, dah keluar daripada Ali, tak setuju dengan Ali, dia pun tak ikut Ali pergi Kufah sekali, dia pergi duduk dekat Harura. Wa ankaru alaihi asya' fi ma za'amu annahu irtakabaha. Mereka mengingkari perbuatan-perbuatan yang disangka Ali, benda tu disangka Ali buat benda yang salah. Fa ba'atha ilaihim Aliyun, maka Ali pun hantarlah Abdullah bin Abbas untuk berdebat dengan mereka. Nabi Abdullah bin Abbas, aku tak silap saya, Abdullah bin Abbas yang offer dulu kan. Dia kata aku nak pergi jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Kata biar aku jumpa. Ali kata aku takut nyawa kau, tak apa, biar aku pergi. Bin Abbas berbincang dengan Khawarij ini. Sebab itulah Khawarij juga digelar sebagai Haruri, kerana nama kampung dia tu Haruri. Itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang famous. Berkaitan dengan Aisyah, dia kata, kenapa perempuan kalau haid kena qada puasa tapi tak kena qada solat? Padahal solat lagi besar daripada puasa. Aisyah dengar soalan macam ni, golongan yang pakai akal-akal macam ni, Nabi kata, haruriyatun ant. Kau ni golongan haruri ke? Engkau ni haruri ke? Haruri ni merujuk pada siapa? Kampung Harura tu lah, Khawarij tu. Saya tak tahu dalam Google Map ada lagi ke tak Haruri. Terus ada tak? Wallahu a'lam. Lepas ni boleh cek Google Map, ada tak lagi kampung Harura ni. Harura, Haruri. Dan ketika dia debat, Ibn Abbas debat lah. Dia tiga isu, dia kata, Ibn Abbas tanya, aku ni datang daripada sahabat Nabi yang Allah Ta'ala telah milih untuk jadi sahabat, menjadi sahabat Rasulullah SAW, golongan yang bagus, yang baik, apa semua. Dan kamu pula yang tak ada pun di kalangan kami ni yang ikut kamu, kan? Kali orang Khawarij tanya, kau jangan dengar ni, ini semua orang Arab, jadi qaumun khasimun, kata buat dia tafsirkan Quran. Dia kata jangan kamu dengar, dia ni nak berdebat. Tak apa, sebenarnya kata tak apa, kita dengar, kata. Maka Ibn Abbas kata, kenapa kau lawan ni? Kenapa kau lawan Ali ni? Dia kata, kami tak lawan Ali kerana 3 perkara. Kerana 3 perkara. Okey. Perkara pertama sebab apa? Apa perkara pertama? Lawan Ali sebab 3 perkara. Saya buat nota dia, saya lupa. Dia lawan Ali sebab 3 perkara. Nanti tiba terlupa. Tahkim Rizal, Tahkim dulu lah. Dia kata, kenapa Ali radhiyallahu anhu masa dah nak menang dah dengan Muawiyah, engkau berhukum dengan hukuman manusia, engkau hantar wakil tu. Kau hantar wakil. Bukankah hukum milik Allah, kenapa suruh manusia yang selesaikan masalah ni? Dia kata macam tu. Tu lagi. Sebab apa yang kedua? Sebab yang kedua, dia kata Ali radhiyallahu anhu, dia perang tapi dia tak ambil orang yang dia berperang dengannya, seperti Muawiyah dengan Aisyah tu, dia tak ambil sebagai tawanan perang. Ini bersalahan dengan Quran, dia kata. Maksudnya boleh kena ambil tawanan perang. Yang ketiga, Ali radhiyallahu anhu, dia tak pakai gelaran Amirul Mukminin. Dia padam nama Amirul Mukminin. Jadi Ibn Abbas kata, okey, mari aku jawab jawapannya. Jawapan pertama ialah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bati ila akhir ayat. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wahai orang yang beriman, janganlah kamu ketika kamu dalam ihram, janganlah kamu membunuh as-sayd. Maksudnya tak boleh buru. Kan kita dalam ihram tak boleh berburu. Semua tahu, semua dah pergi haji, dah pergi umrah, tak boleh buru. Hatta burung pun tak boleh bunuh, hatta arnab pun tak boleh bunuh. Dan kalau dia dah bunuh dengan sengaja, hendaklah yahkumu bihi zawa adlim minkum, hendaklah menghukum dia seorang yang adil di kalangan kamu, menghukum kamu. Faham tak? Seorang yang adil kena keluarkan hukuman ke atas dia, dan dia kena bayar balik. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata, mana lagi penting, lagi besar yang patut kita jaga nyawa ni,
arnab yang kecil ke ataupun darah manusia yang ramai yang ketika perang tu? Maka dia kata darah manusia lah. Kalaulah yang arnab ni pun kena berhukum dengan hukum manusia, apatah lagi menjadikan manusia sebagai tahkim, apatah lagi masalah darah manusia. Maka kena ada satu orang untuk menyelesaikan masalah ni. Itu juga dia berdalilkan dengan ayat, kalaulah bergaduh suami isteri, hantarlah fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Suami isteri bergaduh, tak dapat penyelesaian, maka suami hantar wakil, isteri hantar wakil. Ibn Abbas kata, mana lagi besar penting maslahah dia untuk kita jaga? Adakah untuk menjaga hak wanita tadi yang bergaduh bercerai dengan suami dia, ataupun hak nyawa orang yang ramai ni? Maka dia pun betul juga kata Ibn Abbas. Maka dalil kedua pula, dia kata kenapa Ali radhiyallahu bila perang dengan Muawiyah dengan Aisyah tak ambil hamba, tak jadikan mereka sebagai hamba. Sekali Ibn Abbas kata, takkanlah kau jadikan Aisyah sebagai hamba. Kalau hamba boleh jima', kau nak jima' dengan Aisyah, dia ummul mukminin. Wan nabiyyu aula bil mu'minin wa ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah Ta'ala. Nabi itu lebih aula untuk kita hormati, dan isteri-isteri Nabi itu adalah apa dia? Ibu-ibu orang yang beriman. Tak kamu nak menjimak isteri-isteri Nabi, ibu-ibu kamu sendiri. Dan kalau kamu tak mengiktiraf dia adalah ibu kamu, maksudnya isteri Nabi bukan ibu kamu, maka kamu telah kafir. Dua-dua teruk. Betul. Ali radhiyallahu anhu tak ambil mereka sebagai tawanan. Dan ketika Amirul Mukminin, Ali padam nama Amirul Mukminin ketika perjanjian tu, dia kata Nabi SAW dulu masa buat perjanjian Hudaibiyah pun Nabi padam Rasulullah. Ingat tak perjanjian Hudaibiyah? Nabi dah pergi umrah pada tahun ke-6 dan terhalang. Bila terhalang, Suhail datang, masa tak masuk Islam lagi, buat perjanjian. Ada isi perjanjian tu, ketika perjanjian tu Nabi Muhammad kata min Muhammad Rasulillah. Perjanjian ini antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail sekian-sekian. Suhail kata, kalau engkau Rasulullah, dah lama dah kami ikut engkau. Dah padam Rasulullah tu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi tak pandai baca. Nabi kata Ali. Rasul Ali dekat sebelah. Dia kata Ali, tolong padamkan. Ali enggan padam. Tunjuk anggap mana? Ali tunjuk, Nabi pun letak tangan dia, Nabi pun padam kawasan sebab Nabi tak tahu baca. Nabi padam. Kata Ibn Abbas, kalau Rasulullah SAW boleh padam Rasulullah, takkan aku tak boleh padam Amirul Mukminin? 4,000 orang keluar daripada, tadi 12,000 kan, 4,000 keluar bertaubat, patah balik pergi Kufah. Apa poin kat situ? Poin dia lah macam mana Khawarij ini telah salah tafsir ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan tengok kaitan dengan hadis Nabi SAW. Jadi ini kisah dia. Kemudian Al-Qabl Khawarij. Apa gelaran-gelaran Khawarij? Ada banyak gelaran Khawarij. Antaranya Khawarij lah yang ma'ruf. Dan nama Khawarij ini datang daripada hadis Nabi SAW. Bukannya kita reka. Bukannya direka oleh ulama-ulama Saudi ke, ulama-ulama Wahabi ke, ulama-ulama tak. Kata Khawarij datang daripada mulut Nabi SAW. Seperti hadis Nabi kata Al-Khawarij kilabu ahlin nar. Seperti kata Nabi SAW, Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, kata Nabi SAW. Itu juga bila para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, datang seorang tabi'in, dia tanya kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, bolehkah kamu cerita tentang Khawarij? Dia kata, nama Khawarij tu aku tak pasti, tapi aku bacakan hadis-hadis berkenaan dengan Khawarij, sama macam Nabi sebut. Jadi nama Khawarij ini nama yang datang dengan nas. Jadi tuan-tuan jangan terpengaruh kata Khawarij ni rekaan tak. Sebab itulah kita punya prinsip kita, bila orang sebut terorisme, kita lebih kita pakai Khawarij lagi senang. Kita pakai term yang syar'i. Sebab bila kita pakai term terorisme, kita terdedah kepada pentafsiran terorisme menurut Barat, menurut Tony Blair, menurut Obama, menurut PBB, menurut Zamihan Al-Ghari. Jadi kita pakai term Al-Khawarij. Bila pakai term Al-Khawarij, dah ada Quran, dah ada sunnah, dah ada fahmus salaf. Jadi dia tak boleh gunakan sesuka hati. Saya ingat lagi perbincangan antara ustaz-ustaz, antara Ustaz Fathul Bari apa semua, dengan ramai ustaz kita, Ustaz Asri apa semua. Kita bincang kata, lepas ni kita promosi perkataan Khawarij tu.
Jadi kata apa orang Islam yang buat benda-benda ada act of terrorism yang putih panggil, itu semua kita gelar dia sebagai Khawarij. Bila kita sebut Khawarij, dia dah ada hukum dia dalam Islam. Faham tak? Okey, ni cerita lain. Okey, dah masuk tajuk dah. Tak masuk lagi hadis ni. Dah pukul 12 lah. Okey. Kemudian sebut pula yang kedua juga dikenal sebagai Haruriyah. Nampak tu kat sini? Haruriyah. Berkata Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, "Walladhi lahu summu Haruriyah nuzuluhum bi Harura fi awal amrihim." Maka mereka telah tinggal di Harura. Mereka juga sebagai Al-Mariqah, yang keluar daripada agama. Sebab nanti kita akan jumpa hadis Nabi kata mereka ni keluar daripada agama seperti begitu pantas, seperti anak panah keluar daripada panahannya. Begitu juga mereka digelar sebagai Al-Mukaffirah, golongan suka mengkafirkan orang. Mukafir, kalau mereka mengkafirkan orang Islam dan menghalalkan darah mereka. Wa summu aidan bisyurrah, iaitu kerana mereka ni sangat jahat. Atau mereka menjual diri mereka kepada jalan Allah. Nanti kita akan tengok dia pun bangga. Dia berkata lepas dia bunuh Ali radhiyallahu anhu, dia baca ayat ni, inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum jannah. Sebenarnya Allah Ta'ala telah membeli jiwa orang mukmin itu dengan syurga. Lepas bunuh Ali ni, dia kata Allah Ta'ala telah beli jiwa kami untuk dapat syurga. Sesat dia pun ni. Dia bunuh Ali radhiyallahu anhu, sebaik-baik manusia yang awal-awal sekali masuk Islam. Kan? Kanak-kanak yang awal sekali masuk Islam, dia telah membunuhnya. Okey, ini nama-nama Khawarij. Ini kita akan tengok nanti insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, apa i'tiqad dia secara umum? Apa i'tiqad Khawarij secara umum? Pertama sekali, al-Khawarij jami'an ittafaqal Khawarij jami'an ala kufri Uthman bin Affan. Khawarij ini telah sepakat akan kafirnya Uthman bin Affan. A'udzubillah min zalik. Jadi kita akan tengok mereka ni, Khawarij ini, dia mengkafirkan pemerintah. Pemerintah ambil rasuah je, kafir. Pemerintah pergi minum arak je, kafir. Pemerintah ambil 1 bilion je, kafir. Pemerintah buat majlis kahwin anak-anak joget-joget kat luar negara, kafir. Pemerintah salam dengan orang Amerika, Obama, kafir. Bentang je kapet dekat wakil Iran datang Malaysia, kafir. Ini contoh lah, sebagai contoh. Kan? Rohani datang Malaysia, salam lah. Untuk Najib ke siapa itu? Najib kan? Salam. Kafir. Bekerjasama dengan Khawarij, yang dia bekerjasama dengan Syiah, kafir terus. Ini ciri-ciri. Dia tak ada dawabit dalam takfir. Dia tak ada kaedah dalam mentakfir. Dia takfir begitu mudah. Kau tengok ada satu dulu, seorang politician, saya tak nak sebut nama dia. Dia ada parti tertentu, saya tak nak sebut juga parti apa. Dia sebut Mahathir kafir, Mahathir kafir, Mahathir kafir. Clear dalam video. Dalam kuliah tu dekat 10 kali dia sebut tentang Mahathir kafir. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, ini kita contoh takfir. Ini kita takfir am. Nanti kita akan tengok nanti pada ISIS juga ada perangai macam tu. Satu interview, nanti Ustaz tunjuklah itu tajuk dia nanti. Dia tanya, kenapa engkau lawan Saudi? Saudi ni kafir. Siapa yang bersama dengan dia? Kafir. Aku yang interview engkau ni kafir, engkau pun kafir, dia. Sebab kau pergi sokong dia. Jadi kalau aku kafir, kau nak bunuh aku lah. Yes, aku nak bunuh. Kau nak bunuh aku macam mana? Kalau boleh, aku nak sembelih. Ini interview live ni, depan-depan. Kau tak boleh sembelih, aku akan tembak kau. Dia kata, kenapa kafir? Negara ni ulama' banyak, orang majlis Quran, hafiz Quran, apa semua. Sebab apa? Ada makam Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Kafir. Nabi kata tak boleh buat masjid dalam kubur. Sebenarnya bukan masjid dalam kubur. Kubur rumah Nabi dah ada dah. Kubur Nabi dah ada. Sebelum ni masjid luar, dan peluasan tu tak masuk pun sebenarnya. Tapi kafir. Masyarakat kibar, Lajnah Daimah kafir. Kafir semuanya. Dia kata, bukankah kamu ni nak jihad? Jihad patut lawan orang kafir lah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, qatilul ladina yalunakum minal kuffar. Bunuh kafir-kafir yang dekat lu. Yang paling dekat dengan kita orang, kurang lah.
Ini Khawarij. Tak syak lagi ni perangai Khawarij. Okey. Jadi mengkafirkan Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah, Talha, Zubair. Muawiyah dengan Talha dengan Zubair ni, Talha dan Zubair ni pergi dengan Aisyah radhiyallahu anha lawan Ali. Wa kullu man radiya bitahkim, dan siapa yang redha dengan tahkim, yang setuju dengan tahkim, semua kafir. Jangan semua sahabat telah diam dalam masalah tu, sebab mereka semua telah redha dengan masalah tahkim. Mereka telah, dia kata semua sahabat kafir. Lepas tu kita tengok nanti dia bunuh anak-anak sahabat macam tu je. Dan mereka merancang untuk bunuh sahabat. Dia merancang untuk bunuh siapa? Amr al-As. Merancang untuk bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, takfir bil ma'asi wa dhunub bil kabira. Mereka mengkafirkan orang buat dosa besar. Dan telah sepakatlah firqah Khawarij bahawa orang dosa besar ni kekal dalam neraka seperti kekalnya orang kafir. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, wa huwa awwalu man kaffara ahlal qiblati bidzunub. Mereka ialah golongan yang mula-mula sekali yang mengkafirkan ahli qiblah, orang Islam, kerana dosa, bidzunub. Bal bima yarawnahu minhum min adz-dzunub. Bahkan apa yang mereka sangka dosa pun dikafirkan juga, sedangkan benda itu tak dosa. Pelik kan, kita tengok Khawarij ni, benda yang tak dosa dia sangka dosa. Tak dosa contohnya apa? Sokong Sayyidina Ali, dosa dia. Pelik. Kita akan tengok nanti Khawarij ni, akidah buat mereka tafsirkan Quran ikut sedap sendiri. Mereka kata boleh kahwin dengan makcik sendiri, boleh. Nak kahwin dengan dua adik beradik serentak, boleh. Sebab dia kata apa? Dalam Quran tak sebut. Dalam Quran tak sebut pasal makcik. Yang sebut pasal tak boleh kahwin makcik ni ialah hadis. Kan dia kata apa? Nabi larang seorang kahwin mengahwini seorang perempuan dengan makciknya sekali. Contohnya kita kahwin dengan isteri kita, nak kahwin dengan makcik sekali. Tengok makcik dia comel tak, kahwin dengan makcik dia. Boleh tak? Dia sebut tak boleh. Dalam Quran pula juga tak sebut boleh kahwin dengan anak kepada anak perempuan. Yang dalam Quran sebut wabanatul akhi, wabanatul ukhti, anak saudara kita tak boleh. Tapi anak kepada anak kita tak sebut. Kata ni boleh kahwin dengan cucu sendiri. La haula wala quwwata. Kita akan jumpa dekat dengan tafsiran Al-Quran ni. Khawarij ni kesesatan. Lepas tu Nabi kata, waktu Syekhul Islam kata mereka adalah golongan yang sesat sekali. Dan mereka dalam masalah tauhid asma' wa sifat, mereka ini seperti Mu'tazilah. Ini masalah lain lah. Awal Khawarij pada zaman Ali, mereka tak terlibat dalam masalah nama-nama Allah ni. Apa masalah nama Allah ni? Iaitu dia berkata Allah Ta'ala tidak bersifat. Dan kita Ahlussunnah kata Allah Ta'ala ada asma' dan sifat. Dia kata Allah Ta'ala tu hanya ada nama tapi tidak ada sifat. Allah Ta'ala nama dia alim tanpa ilmu. Allah Ta'ala itu basir tanpa penglihatan. Allah Ta'ala itu sami' tanpa pendengaran. Hanya nama semata-mata, macam nama kita pilot. Ada nak masuk ke pilot tu, pilot je lah. Pen pilot tu kan, Proton je lah. Dia kata Allah Ta'ala macam tu juga. Nama tu hanya nama, tak ada maksud. Ada pun ahli sunnah dia kata ada maksud. Mereka juga ingkar syafaat. Mereka juga ingkar dapat melihat Allah Ta'ala akhirat kelak. Mereka kata Al-Quran ini makhluk. Ini yang datang kemudian. Mereka mengingkari azab kubur dan nikmat kubur. Mereka menentang pemimpin secara jelas. Dan mereka kata siapa yang tidak berakidah dengan akidah mereka, i'tiqad anna jami'al muslimin kuffar, mereka berkata semua orang Islam kafir. Ini kita akan tengok nanti. Ustaz Asri pula dia akan bentang berkenaan ada sebahagian pemikir Islam dunia yang terkenal, kadang-kadang ditulis pula dalam buku-buku teks kita dia termasuk tokoh Islam. Saya tak nak sebut nama tu, biar suspend sikit, nanti tuan-tuan kena datang ceramah tu. Ada dalam buku teks sekolah kita, dia tulis tokoh Islam. Tapi tokoh tersebut dia kata apa? Negara yang tak buat hukum Islam, syahadah orang dalam negara itu semua tak sah. Macam Malaysia, kita buat hukum Islam tak? Tak. Jadi syahadah kita semua tak sah lagi. Saya tak nak sebut nama dia. Tunggu. Ni tunggu hari Ahad minggu depan. Jadi
Dia suspend. Bila itu pemikiran tu dah meninggal dah. Tapi buku dia banyak. Sekian banyak gerakan-gerakan Islam ambil buku dia sebagai rujukan. Bahkan kalau budak mesti baca buku dia sebagai buku usrah. Saya nak sebut. Jadi marilah kita baca apakah hadis-hadis berkenaan dengan Khawarij ini. Yang pertama sekali, qala al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengkhabarkan kami Sufyan. Ini sanad lah ini sanad hadis lah ni. Kalau mengaji hadis sanad lah. Taklah kita hurai sanad ni. Kalau di kelas hadis pula kita hurai sanad. Siapa Sufyan Ats-Tsauri ke Sufyan bin Uyainah ke apa ke. Anil A'mash, daripada Khaythamah, daripada Suwaid bin Ghaflah, qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu anhu, idza haddathtukum an Rasulillah, bila aku ceritakan kepada kamu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala an akhira minas sama', aku ni tercampak jauh daripada langit, aku terjun daripada tempat tinggi, fatakhtathani tayru, maka burung sambar aku, atau tahwi bihi rih, atau angin tiup aku supaya aku jatuh tempat yang jauh, fi makanin sahiq, di tempat yang jauh, ahabbu ilayya min an akdhiba alaih, maka lebih aku sukai daripada aku menipu di atas Nabi SAW. Maksudnya dia nak kata, sebelum dia cakap pasal Khawarij, dia kata apa? Aku ni kalau aku campak tempat yang tinggi, kena sambar burung-burung makan aku, atau aku tercampak cepat yang jauh, lebih aku suka daripada aku ni berdusta di atas Nabi SAW. Tak macam ustaz-ustaz zaman sekarang ni banyak menipu atas nama Nabi. Fa innal haraba bil khid'ah, sebenarnya peperangan itu khid'ah. Sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku dengar Nabi sallam telah bersabda. Boleh masuk hadis berkenaan dengan Khawarij. Apa hadis dia? Ya'ti fi akhiriz zaman, akan datang pada akhir zaman, qaumun, satu puak, syababun, muda-muda, budak muda, syabab. Nanti kita perhatikan perkataan ni, kaum budak muda, penting ni. Min ummati, daripada umatku, yakhrujuna min qibalil masyriq, yang datang daripada timur. Jadi ciri kedua, timur. Kita tengok, kita tengok tepat sekali hadis Nabi ni, sebiji-sebiji. Khudatsaul asnan, gigi dia baru lagi tumbuh. Ini istilah Nabi lah. Maksudnya gigi baru tumbuh, maksudnya muda lagi lah, budak lagi. Gigi baru tumbuh. Asin, gigi. Asnan, jamak gigi. Sufahaul ahlam, bodoh-bodoh lagi. Sufaha, bodoh lagi. Sufaha macam tak pandai lagi lah. Tak pandai aku nak jaga duit lagi, tak bijak lagi. Yaquluna min khairi qawlil bariyah, ucapan mereka ucapan sebaik-baik manusia. Cakap benda yang best-best, cakap benda yang Quran, Sunnah. Nampak tak? Yatakallamu bi kalimatil haqq, mereka cakap benda yang betul, tapi maksud dia salah. Cakap benda betul, tapi guna tempat yang salah. Yamruquna minal Islam, mereka ni keluar daripada Islam. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sehingga seperti mana anak panah keluar daripada panahannya. Katakanlah dia panah unta ke kambing ke, lalu panah tu terkena dan tembus kerana lajunya. Okey, sebenarnya setengah riwayat kata sampai tak terkesan apa, darah pun apa semua tak ada. Begitu pantas mereka terkeluar daripada Islam. Adakah maksudnya mereka kafir? Ini soalan yang kita bawa nanti kita bincang. Okey. Yaqra'una al-Quran, mereka baca Al-Quran, bahkan mereka hafiz Quran. Pembunuh Ali radhiyallahu anhu pakar Quran. Kita akan tengok nanti. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim, mereka sangka ayat yang mereka baca tu, Quran yang mereka baca tu sokong mereka. Sebenarnya ayat itu sedang cerita berkenaan dengan kekufuran, kesalahan mereka. Laisa qira'atakum ila qira'atihim bi syai'in. Nabi kata, bacaan Quran kamu wahai sahabat, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Uthman, wahai Ali,
tak boleh challenge bacaan mereka. Mereka ni orang baik, orang jahat? Zahirnya baiklah baca Quran. Kita lagi malas baca Quran. Nak khatam tak bila tak. Dah lupa dah last sekali bila last sekali khatam. Salatikum ila salatihim bi syai'. Dan kalau kamu tengok pula salatakum ila salatihim bi syai', dan kamu tengok solat kamu dengan solat mereka, tak ada nothing. Nah, your salat compared to their salat is nothing. Itu laisa bi syai'. Wala siyamukum ila siyamihim bi syai'. Dan puasa kamu banding dengan puasa mereka pun tidak ada benda banding dengan puasa kamu semua. Okey. Wala yujazwizu imanuhum hanajirahum. Tapi iman mereka tak lepas hanajir, tenggorok mereka. Mereka baca Quran tak lepas tenggorok, maksudnya sampai sini lah, tak masuk ke dalam hati mereka. Waktu Nabi kata, Al-Quran kata, wa innahu la ta'mal al-absar wa innama ta'mal al-qulub allati fi sudur. Yang buta tu bukan mata, yang buta tu hati. Quran tak masuk dalam hati mereka. Fa aynama, dengar ni, fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kamu nampak mereka, bunuh mereka. Nanti kita tengok nanti Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dia kata antara amal-amal soleh ialah pergi bunuh orang Khawarij. Tapi bunuh Khawarij ni dengan izin pemerintah, jangan pula sedap-sedap kita Khawarij tikam tu, tak boleh. Nanti kita akan bincang, dia kena ada dengan pemerintah yang sah. Qitaluhum haqqun ala kulli muslim. Membunuh mereka hak atas setiap orang muslim. Fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum indallah yaumil qiyamah. Sungguhnya bunuh mereka itu ada ganjaran yang besar di sisi Allah pada hari kiamat. Simahum, tanda mereka, fihim rajulun mukhaddajul yad. Mereka itu ada salah seorang daripada kalangan mereka itu tangan mereka mukhaddaj, tangan mereka pendek, macam cacat lah, tangan jenis pendek. Min abghadil khalqillahi ilaih, maksud makhluk yang paling Allah Ta'ala benci. Ka'anna yadaihi sadyu habashiyah, tangan dia macam buah dada, macam bulat, cacat lah, tangan kecil macam bulat. Au maudin yad, atau matdunul sayd al-yad, samalah tangan yang pendek, mithlu halamat al-thadi, sama macam buah dada tadi. Alaihi sya'aratun bid, mereka ada rambut putih-putih. Laula an tabturu, kalaulah kamu semua tak sombong, la haddathtukum bima wa'adallahu alladhi, jadi aku akan ceritakan lagi, wa'adallahu alladhi yaqtulunahum ala lisani Muhammad, aku akan cerita pula golongan yang membunuh mereka ala lisani Muhammad. Minal karamati liman qatala haula'il qaum, termasuk minal karamah liman qatala haula'il qaum, antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kaum ni, kalau bunuh mereka, lattakalu anil amal. Maksudnya kalau orang yang pergi lawan Khawarij ni tahu ganjaran besar, nasib lepas dia lawan Khawarij, dia tak nak beramal lagi dah. Sebab apa? Sebab pahala lawan Khawarij ni besar sangat. Qalat qultu anta sami'tahu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata dia, kau dengar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata, qala i wa rabbil Ka'bah, ya demi Tuhan Ka'bah. I wa rabbil Ka'bah, ya demi Tuhan Ka'bah. I wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Fatadhhabuna ila Muawiyah wa ahli Syam, kamu pergilah dekat Muawiyah dan ahli Syam. Wa tatrukuna haula'i yakhlufunakum fi dhararikum wa amwalikum. Wallahi inni la arju an yakunu haula'il qaum fa innahum qad safaku damal haram. Maka ketika dia lawan dengan Khawarij, dia kata apa? Inni la arju an yakunu haula'il qaum, aku harap betul lah bila aku lawan Harura ni, luar ni lah maksud hadis Nabi tadi, Khawarij tadi, fa innahum qad safaku damal haram, mereka telah menumpahkan darah yang haram. Wa agharu fi sarhin nas, mereka telah ambil harta, ambil unta, ambil kambing manusia apa semua. Okey, fasiru ala ismillah, mereka berjalan di atas nama Allah. Qala Salamah bin Kuhail, berkata Salamah bin Kuhail, fanazzalani Zaid bin Wahb manzilan hatta qala marna ala qantarah, berkata Zaid bin Wahab, maka kami telah jalan satu jalan, masa kami dengan Sayyidina Ali pergi perang, kami telah singgah di satu, kami lalu kat satu jambatan.
Bila sampai kat jabatan tu, kami pun jumpalah dengan Khawarij yang namanya Ibnu Wahb bin Ar-Rasibi. Ni Abdullah bin Wahb Ar-Rasibi. Faqala lahum ulqur rimah, maka dia pun kata, panah diorang, panah sahabat-sahabat Nabi lah, panah tentera Ali. Wasallu suyufakum, keluarkan pedang kamu. Min jufuniha fa inni akhafu an yunashidukum kama nashadukum yaum Harura. Maksudnya ini lepas perang Ali tu, seperti mana kami telah berperang pada perang Harura. Faraja'u fawahashu birimahihim wasallu suyufa wa syarjaruhum an-nas birimahihim. Qala, maka mereka pun peranglah, habis semua perang, kalahlah Khawarij tadi. Ini Wahab Ar-Rasibi tadi. Qala wa qutila ba'duhum ala ba'din, maka matilah diorang. Wa usiba minan nas yawma idzin, maka semua tentera Ali cedera. Bukan, tentera Ali cedera, ada yang cedera, kecuali ada yang mati. Yang mati hanyalah 2 orang saja. Yauma idzin illa rajulan. Tentera Ali mati apa? 2 orang. Adapun tentera ni saya tak ingat berapa, ramai, beribu mati. Maksud tentera Ali hebatlah. Faqala Ali, maka berkata Ali, iltamisu fihim al-maqdas, maka dia kata cari orang yang tangan yang Nabi sebut tadi. Nabi kata kamu akan lawan satu tentera yang salah seorang daripada mereka tangan dia macam buah dada tadi tu. Maka Ali kata cari. Sekali jumpa, faqama Ali bin Nasihi, mula-mula tak jumpa, dia cari, akhirnya akhiruhum fawajadu mimma yalil ard fakabbar, maka lepas tu cari memang dapat jumpa. Bila dapat jumpa, Ali takbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata sadaqallah wa ballagha rasuluh, benarlah kata Allah dan Rasulnya telah menyampaikannya. Tepat tak hadis ni? Maksudnya Ali masa bawa dia kata confirm, ini Khawarij yang aku lawan. Faqama ilaihi Abidatu Salmani faqala ya Amirul Mu'minin, bangkitlah kepada mereka Abidah Salmani, wahai Amirul Mu'minin, Allah alladhi la ilaha illahu la sami'ta hadzal hadis min Rasulillah. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan, dan tiada yang layak disembah melainkan Dia, adakah kamu mendengar hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, wallah alladhi la ilaha illahu hatta istakhlafahu thalathan wa huwa yahlifu lahu, sehingga diminta sumpah 3 kali pun Ali sumpah 3 kali demi Allah, betul. Carilah hadisnya, demi Allah, betul hadisnya. Begini hadisnya, demi Allah, betul. Hadis ni tu kesimpulan panjang tak hadis tu, panjang. Jadi kita akan baca sikit-sikit dia punya kajiannya. Takhrij hadis ni tak perlu kaji lah. Bukhari sahih lah, dia oleh Bukhari, Muslim. Kalau nak baca ni sampai besok pun tak habis. Tarik dan jalannya disebutkan juga oleh Tabrani, daripada Ahmad, dan juga banyak lagi. Wallahu a'lam. Mari kita tengok kefahaman hadis pula. Fiqhul hadis. Dalla hadzal hadis ala fiqh wal fawaid thaliyah. Hadis ni banyak pengajaran. Antara pertama sekali, bilakah dia kata ya'ti fi akhir zaman, datang pada akhir zaman. Ini khabaran daripada Nabi SAW bahawa keluarnya Khawarij ini pada akhir zaman. Dan dimaksud akhir zaman tu zaman sahabat, bukan sekarang. Sekarang ni termasuklah, tapi dah start akhir zaman tu pada zaman sahabat, akhir zaman lah. La'anna khurujahum kana fi zaman sahabah, kerana keluar mereka pada zaman sahabat. Atau yakunul muradu bihi akhir zaman khilafatin nubuwah, maksud Nabi akhir zaman juga ialah akhir zaman Khalifah Ar-Rashidin. Ali kan last sekali, walaupun sebagian ulama kata Hasan tu termasuklah yang last sekali, tapi ala kulli hal Ali lah kira di hujung-hujungnya. Wal khilafah ar-rashidah haitsu kana khurujuhum fi khilafati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi hadis Nabi kata keluar pada akhir zaman, zaman siapa? Zaman Sayyidina Ali. Tepatlah hadis Nabi itu. Yang kedua, mereka ini syabab, budak muda. Hudatsaul asnan, gigi baru tumbuh. Sufahaul ahlam, masih lagi jahil-jahil, bodoh lagi. Dalal hadis biriwayatihi annahum sigharul uqul wat tafkir, mereka ni akal mereka pendek. Jadi kita tengok mereka ni sikit-sikit kafir, sikit-sikit takfir, tak faham.
Dia tak nak bersama dengan ulama-ulama yang besar. Dia tak nak bersama dengan kibar ulama. Sedangkan Allah Ta'ala kata, idza ja'ahum amrun minal khawfi awil amni adha'u bih. Sebenarnya mereka ini, golongan yang sesat ni, orang munafik ni, bila datangnya berita, sama ada ketika dalam berita yang menakutkan atau zaman keamanan, mereka suka sebarkan dulu tanpa dirujuk pada para ulama. Wala rudduhu ila Allah wa ila Rasul wa ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastambitunahu minkum. Kalau mereka rujuk masalah ni kepada ulama besar, selesai masalah ni, selesai. Tapi tak semangat. Orang terjadi dekat, macam terjadi pada zaman Hasan al-Basri. Seorang namanya Abdurrahman bin Ash'ath. Dia kata, wahai Hasan al-Basri, ini Hajjaj ni zalim gila ni, pergi bunuh orang, pergi rampas harta orang, pergi buat apa yang dia buat. Apa pendapat kamu tentang Hajjaj? Masa nak suruh Hasan al-Basri sokong dia lawan Hajjaj. Hasan al-Basri kata, ara alla tuqatiluhum, aku nampak tak sepatutnya kamu pergi lawan dengan mereka, Hajjaj ni. Fa in kana uqubah, kalau benda ni hukuman daripada Allah Ta'ala, maka aku tak nampak antum biradi uqubatillah, aku tak nampak engkau menolak hukum Allah dengan pedang. Aku tak nampak. Dan kalaulah benda ini ujian daripada Allah, maka bersabarlah. Yang tadi tu, kalau kata ini, kalau ini hukuman daripada Allah, masuk hukuman daripada Allah, kita ni dapat pimpin zalim sebab rakyat tu sendiri telah zalim. Betul Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, wa kadzalika fatanna ba'dhum 'ala ba'din, kami telah menghukum atas kamu, ke atas kamu sendiri, ke atas perbuatan kamu. Betul Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala jadikan orang zalim itu menjadi wali kepada orang zalim yang lain. Jadi kalau orang zalim itu kerana kita juga yang zalim, kita langgar perintah Allah. Lepas tu kata Hasan al-Basri, dia kata, aku tak nampak kamu nak tolak ni hukuman Allah ni dengan kamu angkat pedang. Hukuman Allah patut ditolak dengan istighfar dan taubat. Tetapi kalau ini adalah ujian daripada Allah, bukan hukuman daripada Allah, maka bila dengan ujian Allah, bersabarlah kamu hatta talqawni 'alal haud, sehingga Nabi, sehingga kamu berjumpa aku, dia kata, di telaga nanti. Ini sama macam hadis yang pada hadis Anas bin Malik. Dia orang tanya pada Anas bin Malik, ni Hajjaj ni zalim apa semua. Apa kata Nabi SAW? Isbiru. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik kata apa? Isbiru. Nabi kata, sabarlah dengan perintah yang zalim, hatta talqawni 'alal haud, sehingga kamu jumpa aku dekat telaga nanti. Jangan angkat senjata. Tapi orang ni pendek akal, dia nak lawan dulu. Dah lawan apa jadi? Dapat kebaikan ke? Kebaikan ke dapat? Tak. Dia lawan Hajjaj, berapa ramai qurra yang mati. Dapat ubah tak? Tak dapat ubah pun. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dah banyak sejarah dalam umat ini, orang yang lawan perintah dengan senjata ni, dia punya kesan lebih buruk daripada sebelumnya. Orang nak lawan Hosni Mubarak, saya masuk cerita dulu, ni politik moden, nak lawan, nak jatuhkan dengan cara dia. Hosni Mubarak tu perangai dia tak betul, tapi dia masih lagi Muslim, dia salat. Nabi kata, malam yakun kufran bawahan, selagi mereka tak kafir bawah, tak kafir yang jelas, tak boleh tarik mereka, tak boleh paksa turun, tak boleh angkat senjata, nak lawan juga. Sekarang ni masih lagi baik pada dulu ke? Sebenarnya tak. Baru semalam kawan saya orang Mesir, dia buat satu status dalam Facebook, kata harga makanan semua dah naik 2 kali ganda daripada sebelum ni. Yang dekat Libya yang jatuhkan Muammar Gaddafi, kita kata Muammar Gaddafi tak betul lah, tapi cara dijatuhkan tu pun tak betul. Kita kata tadi kan, nak menolak mungkar bukan dengan cara yang mungkar. Nak tolak mungkar dengan cara yang mungkar. Sekarang ni di Libya porak-peranda, jadi pecah 3 negara tersebut. Sekarang Libya jadi hub kepada golongan-golongan Khawarij. Sebab tak ada pemerintah. Lepas tu kata ulama salaf, 1000 tahun dengan pemerintah yang zalim lagi baik daripada 1 hari tidak ada pemerintah. Apa jadi pada Iraq, apa jadi pada Tunisia,
Apa jadi pada jelas sekali Syria. Itulah para ulama kita yang kibar, masyayikh kita yang kibar, dia kata apa? Sabar, jangan keluar. Masa mula-mula dulu kejadian di Mesir. Saya ingat fatwa tu dikeluarkan oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, ulama Saudi. Jangan sabar, jangan keluar dulu. Ini qatlul fitnah, ini perang fitnah. Ini bukan jihad fisabilillah. Ini sama macam jawapan Jabir bin Abdullah. Belum kata Jabir bin Abdullah, jom lawan. Dia kata, aku tahu jihad fisabilillah. Ini bukan jihad fisabilillah. Muhammad bin Al-Hanifiyah, anak Ali radhiyallahu anhu, daripada isteri yang lain, daripada Fatimah. Muhammad Al-Hanifiyah, orang ajak dia, golongan-golongan Khawarij nak ajak dia lawan dengan pemerintah masa tu. Muhammad Hanifiyah kata apa? Aku kenal jihad fisabilillah, aku ikut bapa aku pergi jihad lah, dia kata. Ini bukan jihad fisabilillah. Ini jihad kamu nak harta, kamu nak pangkat, kamu nak duit. Maksudnya perang dulu di Syria awal-awal. Sebab kata sekarang dah jadi perang lain, dah lawan Amerika, dah lawan Rusia, apa semua. Masa awal-awal dulu kita akan sebut. Sebab apa? Sebab masalah harga roti. Masalah apa? Masalah hak asasi manusia. Akhirnya kesan lagi buruk. Betul kata masyayikh kan? Kata Syekh Saleh Fauzan, budak yang terdampar kat tepi pantai tu, yang tertongging tu kat muka tepi pantai, semua tahu. Jadi viral video tu. Siapa yang keluarkan fatwa untuk pergi perang masa tu, yang mula-mula sekali, semua bertanggungjawab atas kematian budak. Mereka yang telah memulakan pembunuhan anak-anak ni sebenarnya. Tapi kita cakap macam ni, orang tak setuju pada mulanya. Masa mula Syekh Saleh Fauzan keluarkan fatwa macam tu, apa dia berkata? Inilah ulama Amerika, ulama petrodollar, ulama ekon, ulama hotel. Kita nak ulama berjihad. Ulama-ulama yang keluar fatwa apa berjihad, semua tak pergi. Ada seorang kat Qatar, seorang kat Mesir, seorang kat ni, dia duduk kat rumah mereka aman je. Saya tak nak sebut nama juga. Saya boleh sebut nama, pihaklah, lawanlah. Dia dengan anak dia, kalau betul jihad dia lah pergi. Betul kata Syekh Saleh Fauzan, orang yang keluar fatwa ni, kenapa dia pun sikit tak keluar? Segi bila satu majlis tu, program TV tu, yang ulama yang keluarkan fatwa mula-mula sekali dah teruk macam ni, buat satu program. Dia temukan ulama ni dengan orang mangsa-mangsa perang, menangis depan ulama. Ulama tu terdiam, tak boleh jawab apa. Kata, dulu kau yang keluar fatwa, kau kata sekarang apa yang kau nak buat? Terdiam dia, menitih air mata dia. Sama kes dia macam seorang ulama tabi'in yang pernah terikut Ash'ath pergi lawan Hajjaj. Akhirnya dia menangis. Dia kata, aku menyesal kerana aku telah ikut Maqil bin Yasar. Nama dia Maqil bin Yasar. Masih ingat Maqil bin Yasar. Maqil bin Yasar kata, aku ikut tapi aku tak join pun, aku tak bunuh orang pun. Sekali Abu Qilabah, anak murid dia kata, wahai Syekh, kata, engkau ikut tu, engkau telah meramaikan mereka dan menyebabkan orang yang jahil anggap benda tu betul. Akhirnya jadi apa? Akhirnya orang ramai ikut dan mati. Maqil bin Yasar menangis dan kata, aku tak pernah rasa bersalah betul dalam hidup aku, melainkan aku telah ikut golongan Khawarij. Lepas tu kita kata mereka ni hudathaul asnan. Mereka tak tengok hujung isu. Asal ada je nak lawan, asal ada je nak lawan. Jadi kita kata barakallahu fikum, jadi mereka ni lasat lahum tajarib. Mereka tidak ada pengalaman dan mereka tidak ada ilmu dan ma'rifah. Qala Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah, yustafadu minhu anna at-tathabbut wa quwwatul basirah takunu 'inda kamal lisin. Dari bahawa tetapnya pendapat dan kuatnya pandangan itu ada pada orang-orang yang tua. Itulah ini kenapa Nabi SAW sebut al-barakatu ma'a akabirikum. Berkat itu bersama ulama-ulama besar di kalangan kamu. Waktu bila ada isu besar, jangan rujuk Ustaz A, Ustaz B, jangan. Isu besar, isu katakanlah isu perang, isu apa, jangan rujuk Ustaz A, Ustaz Isan Taklim, Ustaz Fulan, Ustaz kat masjid, Imam surau, Bilal. Jangan bawa fatwa ni kepada Mufti. Alah Ustaz, Mufti, kita start pelekeh je ulama-ulama yang besar, maka itu salah satu pemikiran Khawarij. Kan seperti Hasan Basri tadi kan, dia kata, aku nampak kamu jangan lawan dengan Hajjaj. Apa kata Ash'ath? Ash'ath kata, jom kita keluar.
Adakah kamu nak dengar ulama yang ilj ini? Ilj, al-ilj maksudnya himar, maksudnya keldai. Nak dengar fatwa ulama keldai ni? Sekali itu Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri orang nombor 2 di kalangan tabi'in. Lepas Sa'id bin Musayyib, ulama khilaf tentang siapakah tabi'in paling afdal, Sa'id bin Musayyib ke Hasan al-Basri. Tuan buka kitab tafsir Ibn Kathir, betapa banyak berkata Al-Hasan, berkata Al-Hasan, berkata Al-Hasan, Al-Hasan al-Basri. Buka kitab fiqah Imam Syafi'i, berkata Al-Hasan. Al-Hasan tu apa? Al-Hasan al-Basri. Apa kata Khawarij tadi? Nak dengar pendapat ulama himar ni. Fatwa nombor 1, kita jangan fikirkan dulu. Ini baru fatwa halal jakim dah nak fikirkan mufti. Mufti bodoh lah, mufti tak ada benda nak cakap. Ni pasal 2.6 bilion tak nak cakap. Ni cerita pasal masalah halal. Ya Allah musta'an. Jangan jadi perangai. Ini tu perangai Khawarij ni. Yang ketiga, min ummati yakhruju min hadhihi al-ummah, sayakhruju fi ummati, aku keluar dari umatku. Bahawa umat di sini lah ummatun da'wah, bukan ummatun ijabah. Kerana ulama khilaf, adakah Khawarij ini Muslim ataupun tak Muslim. Ada 3 pendapat. Ada yang kata dia Khawarij ini masih lagi Islam, dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi maksud mereka nanti kita akan tengok mereka keluar daripada Islam, dan mereka keluar daripada ketaatan kepada Islam, bukan keluar Islam. Pendapat kedua kata Khawarij ini kafir. Ini pendapat sebagian qaul pendapat Syafi'i, dan juga pendapat Ibn Arabi, juga pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Mereka ini kafir. Yang pendapat ketiga ialah tawakuf, tak kata kafir, tak kata Muslim, tak tahu nak cakap apa, kita stop. Okay? Ini yang kedua. Maka mereka ini min ummati, dalam umatku. Jadi alhamdulillah dia bukan kalangan sahabat. Yakhrujuna min qibalil masyriq. Nabi kata sebut tadi apa? Mereka keluar daripada timur. Tepat tak? Khawarij keluar daripada mana? Keluar daripada mana? Timur tu kat mana? Belah Iraq. Jadi fahamlah timur tu maksudnya Iraq. Waktu Nabi kata al-fitnah, fitnah itu akan keluar daripada timur sana. Sana Nabi tunjuk dekat timur. Timur tu maksudnya Iraq, bukannya Najd. Najd ni maksudnya apa? Najd sekarang ni bukannya Arab Saudi, bukan Riyadh. Puak-puak ahli bid'ah kata Nabi bila ada orang mendoakan, Nabi kata, ya Allah berkatilah Yaman kami. Nabi pun doa, ya Allah berkatikanlah Yaman kami. Kemudian Nabi pun doa lagi, Nabi kata berkatilah Syam kami. Ya Allah berkatikanlah Syam. Lepas tu datang yang ketiga, Nabi diam. Nabi tak sebut yang ketiga. Seorang sahabat sambut, ya Rasulullah, wa fi najdina, berkatilah Najd kami. Berkatilah Najd kami. Maka Nabi diam, Nabi tak doa untuk Najd. Nabi kata, kemudian last sekali Nabi kata, sesungguhnya fitnah akan datang daripada sana, daripada sana keluarlah tanduk syaitan. Jadi sebagai ahli bid'ah, dia kata, nampak Najd, Nabi tak doakan Najd. Najd sekarang, kalau kita map Arab Saudi, Najd tu ialah Riyadh. Jadi ulama-ulama Riyadh semua adalah tanduk syaitan. Muhammad Abdul Wahab datang daripada kawasan tersebut. Jadi Wahabi ni tanduk syaitan. Semua dah Nabi kena dah. Dan Nabi kata Najd itu tanah tinggi di sebelah timur. Dari riwayat lain Nabi sebut wa fi Iraqina, pada Iraq kami. Dan riwayat lain pula Nabi kata daripada sebelah timur. Jadi Nabi kata fitnah itu, huru-hara itu akan datang daripada timur. Dan timur Nabi maksudnya merujuk kepada Iraq, dan bukan Iraq saja, dan apa saja yang datang selepas Iraq semuanya timur. Daripada Khurasan, nanti Dajjal akan keluar daripada Khurasan, adalah hadis yang sahih. Dajjal nanti akan keluar dengan, nanti hadis yang kita akan jumpa, bahawa nanti Khawarij ni akan lawan umat Islam ni sejak pada zaman Nabi sampai akhir zaman akan ada. Dan last kali dia akan bersama-sama dengan dengan Dajjal. Dajjal akhir zaman akan bergabung dengan 2 tentera. Satu Dajjal, satu Yahudi, satu Khawarij.
Tu hati-hati Khawarij. Okey, apa lagi, sambung lagi, sifat lagi. Allahu Akbar, masa nak habis bawa satu hadis. Mereka itu, Nabi sebut tadi kan, mengucapkan sebaik-baik perkataan, min khairi qaulil bariyah. Maksudnya kalau nak tengok ciri-ciri Khawarij ni, dia bercakap dengan ucapan yang bagus. Apa antaranya? Menegakkan hukum Allah. Kami lawan Ali, apa slogan mereka? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Kemudian dia keluarkan ayat satu lagi pula, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Surah Al-Maidah. Ayat yang samalah yang digunakan oleh golongan Khawarij sampai hari ini untuk mengkafirkan pemerintah. Kononnya pemerintah tak buat hukum Islam. Saya tanya soalan, adakah tak buat hukum Islam menyebabkan kafir? Saya tanya tuan-tuan, sekarang saya buka soalan, tuan-tuan kena jawab. Anak kecil tu tak jawab lah, kesian dia. Yang tua lah ni soalan berat ni, jangan budak-budak kecil nanti dia macam Khawarij juga. So budak kecil jawab, yang tua lah kena jawab. Tak buat hukum Islam kafir tak tuan-tuan? Abang macam mana? Tak buat hukum Islam kafir tak? Seperti isu ni kita kena tafsir, kena perinci. Itu ulama kita yang kibar dah perincikan masalah ni. Yang jadi kafir tak buat hukum Islam adalah bila iktiqad bahawa hukum Islam tu tak relevan. Itu baru kafir. Bila iktiqad bahawa hukum Islam tu tak sesuai, ini baru kafir. Mengatakan bahawa hukum Islam ni tak betul, ini baru kafir. Adapun dalam kalau hati ni iktiqad bahawa hukum Islam tu masih lagi betul, Islam yang paling sesuai, tapi kerana hawa nafsunya, kerana dia takut nanti Malaysia ni kena serang, takut Malaysia ni rugi ekonomi, maka tak boleh hukum dia kafir. Kalau kita hukum kafir, setiap orang tak hukum Allah, kita dah kafir dulu dah. Balik rumah tengok cerita Hindustan, perempuan nyanyi gelik-gelik, anak dia tengok, anak dia kata boleh tengok tak mak? Tengok-tengoklah. Itu hukum-hukum Allah ke? Kita bagi anak kita tengok perempuan Hindustan tadi, nampak perut dia, nampak pusat dia, itu berhukum dengan hukum Allah ke tak berhukum dengan hukum Allah? Tak berhukum dengan hukum Allah, kafir ya? Jadi tak semua tak berhukum dengan hukum Allah kafir. Betul kata Ibn Abbas, kufur dulu kufur, kufur tanpa kufur, kufur tanpa terkeluar daripada Islam. Jadi kita kena, masalah ni kena tafsir. Tapi Khawarij tak faham, kafir. Nanti kita sebut tadi satu penceramah satu parti politik tu, dia kata Mahdi kafir, Mahdi kafir, Mahdi kafir, Najib kafir, Najib kafir, Najib kafir. Dia sebut terang-terang. Salah seorang ni pernah datang kuliah. Dan lepas kuliah kita jumpa dia, Ustaz, saya berpendapat bahawa Najib tu kafir. Kata Allahu Akbar. Telah terkena Khawarij. Dia sekarang kat Syria dah tak tahu apa jadi. Datang sekali je tu dia pergi belah. Dia kata kita sebagai taklim semua ni ialah ulama-ulama, ikut ulama-ulama yang tak nak berjihad, kata. Nampak tak? Yaquluna khair kalam al-bariyah. Apa kata dia? Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Berkata, kata orang, slogan dia jihad fisabilillah, lawan sekian dan sekian. Rupanya mereka ini dusta. Betul Nabi kata, betul Ali radhiyallahu anhu kata apa? Kalimatul haq urida bihil batil. Dia cakap benda yang betul, tapi maksud dipakai itu cara yang salah. Seperti bila dia bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, satu pengikut mereka nama dia Ibn Syaz, Ibn Syaz Al-Muradi. Dia buat syair. Dia kata kamu telah membunuh Al-Haydara alladhi qad ala wa tajabbara. Dia kata kami telah membunuh Ibn Syaz, kami telah membunuh Al-Haydar. Haydar itu Ali yang telah ala wa tajabbara, telah tinggi, telah melampau, telah sombong dan telah meninggi di atas Allah Ta'ala. Sedangkan ayat inna fir'auna qad ala, kan, wa qad ala fir'aun, sungguh Ali, Fir'aun telah melampau. Ayat tu pasal orang, pasal Fir'aun, digunakan pada Sayyidina Ali. Lepas tu kata Ibn Mas'ud, mereka telah nazalu ayatul kufar ilal Islam, ilal muslimin, telah menurunkan ayat-ayat pada orang kafir, letak pada orang Islam. Apa lagi sifat mereka?
Yamruquna minal Islam, mereka keluar daripada Islam. Maksudnya mereka keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya begitu cepat. Lepas tu mereka keluar ketaatan, mereka bunuh. Jangan tengok nanti dia keluar dari ketaatan kepada Sayyidina Ali. Sedangkan ulama-ulama di kalangan sahabat semua patuh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Okey. Kemudian apa lagi mereka? Buat apa lagi? Cepat yang sikit, saya skip sikit. Tak sempat ambil ni. Mereka ini yaqra'ul Quran. Wa yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Dalal hadis bi riwayatihi anna al-khawarij qaumun yaqra'una al-Quran. Bahawa mereka ini kaum yang membaca Al-Quran. Betul ni. Kata yang bunuh Ali radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Muljam atau Abdurrahman bin Muljam, dia tu pakar baca Al-Quran. Umar Al-Khattab pernah lantik dia pengajar Al-Quran dekat Mesir. Siap dia suruh buat rumah. Kau buat rumah Abdurrahman bin Muljam ni sebelah masjid. Besarkan rumah dia supaya orang datang mengaji kat dia. Apa dalil tuan-tuan rahmatullah? Dalil orang ikut khawarij ni orang yang baca Quran. Dia jangan kata tengoklah puak-puak teroris tengok mereka baca Al-Quran. Mereka baca hadis Nabi, mereka ikut sunnah. Jadi jangan ikut sunnah. Kalau ikut sunnah jadi teroris. Salah lah. Khawarij dulu baca Al-Quran. Yaqra'una Al-Quran wa yuwadhabuna ala dhalik, dan mereka ulang kaji Quran. Walakinna laysa lahum minal Qur'ani illa mujarrad tilawah. Mereka hanyalah boleh pandai baca je, duna fahmin lahu wala tadabbur, tanpa faham dan tadabbur. Betul, tengok ayat yang Khawarij tafsir semua ke laut. Minta maaf ke laut, maksudnya semua lari ke tempat yang jauh. Nabi kata tidak, orang yang membunuh tidak mewarisi. Dia kata orang bunuh warisi. Pernah sekali Atha bin Yasar, ulama tabi'in, tiba-tiba datang Khawarij. Khawarij ni ciri-ciri dia akan bunuh orang Islam dan dia biarkan orang kafir. Yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Dia bunuh orang Islam, dia biarkan orang kafir. Atha bin Yasar bila tengok ni Khawarij datang dekat kampung dia, dia takut. Dia takut, dia kata nanti kalau datang Khawarij ni kita mengaku kita ni musyrikin. Sebab dalam ayat dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala sebut wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Iaitu bila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada kamu, kata Allah Ta'ala, dengar, maka lindungilah dia dan biarlah dia mendengar sehingga mereka mendengar kalamullah, kemudian berilah mereka keamanan. Ayat tu pasal apa sebenarnya? Ayat tu ni pasal perang. Bila perang dengan orang musyrikin, jadi ada sebagian tentera musyrikin yang nak lagi pada tentera dia dan minta perlindungan dengan kita kena lindung dia. Tapi dia faham lain, maksudnya faham kita kena lindungi orang musyrikin semuanya. Lepas tu mereka meninggalkan orang kafir dan membunuh orang Islam. Jadi Atha bin Yasar takut, dia kata tak apa kita mengaku. Atha bin Yasar tahu dia orang ni tafsir Quran tak betul. Dia kata kami orang musyrikin, dia kata. Kami datang nak jumpa kamu, nak meminta perlindungan kamu, dan kami nak dengar ayat Allah. Dia gunakan ayat surah At-Taubah tadi. Jadi Khawarij kata, bagus, okey, masuk, tak ada masalah. Kami beri kamu keamanan. Dia jalan apa jauh, lepas tu dia jumpa Abdullah bin Khabab bin Arad, anak sahabat Nabi, Abdullah bin Khabab bin Arad. Dia tanya Abdullah bin Khabab, apa pendapat kamu tentang Uthman, Ali dan seterusnya? Khabab kata Uthman orang yang bagus, Ali orang yang bagus. Dia bunuh Khabab, Abdullah bin Khabab. Isteri dia sedang mengandung, dia belah perut dia. Lepas tu dia jalan, dah bunuh, dah lapar. Nak makan apa ni? Ternampak apple daripada ladang. Seorang tentera dia makan. Weh, apa kau makan ni? Berdosa besar.
Makan apple orang zimmi. Wah. Nampak khinzir pula, tangan kau nak makan khinzir ni, lapar sangat, tangan kau nak bunuh khinzir ni. Berdosa besar makan khinzir orang zimmi ni. Nampak tak tiba? Makan apple orang tu dosa besar gila. Bunuh tadi tak dosa pula. Inilah khawarij. Mesti khawarij zaman sekarang. Seperti ISIS kata siapa saja yang tolong pemerintah yang kafir jadi kafir. Hatta betang sejadah pun jadi kafir juga. Hatta jahitkan baju untuk pemerintah Islam, hatta kerja pegawai kerajaan Saudi semua yang kafir. Waktu dia kata mereka akan serang Saudi, mereka akan tawan Mekah dengan Madinah. Ini kata siapa? Abu Bakar al-Baghdadi, pimpin siapa? ISIS. Lepas tu kita pelik, ada juga budak-budak yang sokong ISIS ni, budak-budak jahil ni. Lepas tu nanti kita tuan-tuan tengok minggu depan ni, bila Iman Research Center dia kata yang sokong ISIS ni bukan budak mengaji pun, budak-budak muda yang entah mana, entah tiba-tiba semangat Islam, terbaca internet sana sini, nak pergi berjihad. Dalil pada masa tu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada di kalangan kamu pun seorang daripada kami, daripada kalangan sahabat, dalil bahawa tidak ada ulama di kalangan mereka. Tapi ada dalam Facebook ni malam-malam budak-budak form 5 buat komen pasal sokong khawarij. Ada pula orang pergi sokong. Yang peliknya sokong tu kau nak mengaji sunnah ni tu yang pelik tu. Kalau orang awam, jahil, tak tahu, tak ada masalah. Ni kononnya pergi mengaji sana, mengaji kitab Bukhari sana sini, mengaji usul hadis lah, usul tak hadis lah, hadis palsu tak hadis palsu lah, tapi pergi sokong khawarij. Sebab sokong fatwa budak tu, budak tengah bawa dengan SPM pun belum lagi. Ini Nabi kata tadi, hudatsaul asnan. Budak bawa apa? Tak nak dengar kata-kata ulama kibar. Seperti yang kita telah sebutkan tadi. Dia kata ma'nahu la tafqah qulubuhum. Hati mereka tak faham. Padahal Ibn Abbas bila tanya, apa salah ni? Diorang ni baca Quran tapi tak faham. Ibn Abbas jawab apa? Kami para sahabat baca Quran, kami tahu fima unzil, dekat mana diturunkan, wa kaifa unzil, dan bagaimana diturunkan. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum baca Quran tadabbur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu khatam tafsir surah Al-Baqarah 8 tahun. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, khatam surah Al-Baqarah 8 tahun. Barulah boleh keluar fatwa, boleh keluar apa. Ini budak-budak yang baru muda entah apa belajar, dia quote sana, pergi buka internet sana, internet sini, buka website ISIS, kemudian post, nampak macam alim dalam Facebook. Nak sebarkan, ni jahil. Rajal. Barakallahu fikum. Allahu akbar, satu lah. Tak sempat buat apa pun. Nabi kata fa aina laqitumuhum faqtuluhum. Bila kamu jumpa mereka, bunuhlah mereka. Lepas tu Nabi SAW kata la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Fi riwayat qatla Thamud. Nabi kata kalau aku sempatlah jumpa khawarij sini, aku akan perang mereka macam mana Allah Taala hapuskan kaum 'Ad. Maksudnya perang gila-gila punya tu. Okey. Tapi ada setengah orang zaman sekarang ni jahil masalah ni, dia kata tengoklah ni Arab Saudi ni pergi menentang Houthi, dia kata pergi bunuh orang Islam, Yahudi dibiarkan. Houthi itu khawarij, ya Syiah, tapi akidah setiap ajaran sesat tu khawarij. Maka Saudi telah menentang khawarij. Begitu juga dengan pergi tangkap teroris semua. Sebab An-Namiri apa semua tu yang ditangkap dekat Saudi apa semua, diperangi, ditangkap dan dihukum. Inilah wajib. Itu adalah berdasarkan hukum Islam. Idza laqitumuhum faqtuluhum wa in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Sebab itulah kata penulis kat sini, kata apa? Walidza lam yakhtalifu as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim fi qitalihim. Tak ada sahabat pun berkhilaf tentang mestinya lawan khawarij ini. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi, qitalul khawarij la huwa ahabbu ilayya min qitalid Dailam. Soalnya aku lawan khawarij ni lebih baik aku lawan Dailam, lawan negara kafir. Qala adan liqital khawarij ahabbu ilayya min qital iddatuhum min ahli syirk. Sebenarnya aku ni lawan khawarij lebih aku suka daripada lawan orang syirik musyrikin. Jadi betul tak Saudi lawan Houthi tu? Betul lah, janganlah janganlah bangang sangat tak ngaji tu, kata-kata tak faham, lepas tu buat komen dalam Facebook. Komen tu ustaz pula tu. Orang kata ustaz sunnah pula tu, lagi yang sakit hati tu.
Allah. Berkata Imam Nawawi, hadza tasrihu biwujubi qital khawarij. Ini dalil yang jelas bahawa wajib memerangi khawarij. Wal bughah fa huwa ijma'ul ulama. Dan lawan bughah yang termasuk daripada ijma'ul ulama. Kan Nabi kan suruh apa? Mencabut halangan daripada jalan kan, walaupun duri kan. Diorang ni lebih besar dari duri, jadi kita kena cabut mereka. Waqad istafadha an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits bi qital khawarij wa huwa mutawatirah. Dan telah banyaknya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah mutawatir. Inna ahli al-ilm bil hadits wattafaqa ala qitalihim salaful ummah. Dan telah sepakat ulama salaf untuk memerangi mereka, dan tidak berpisahlah, tidak berkhilaf mereka tentang memerangi mereka. Last 10 minit. Apakah pendapat sahabat dan juga salafus salih tentang khawarij ni? Jadi saya skip banyak. Ada banyak lagi hadis. Pertama, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitab dia As-Sunnah. Anak Imam Ahmad, dia kata apa? Kharaja muhakkim fi zamani ashabi Rasulillah. Keluarnya khawarij lah pada zaman Rasulullah SAW. Fa kharaja alaihi bisayf rahtun min ashabi Rasulillah minhum A'idh bin Amr. Maka telah melawan mereka sahabat Nabi SAW. Begitu juga daripada Nafi', aku telah mendengar Ibnu Umar mengatakan bahawa bin Najdah qad aqbala wa annahu yuridul Madinah. Bahawa keluarlah satu puak yang sesat yang nak lawan yang khawarij lah, nak menawan Madinah. Wa annahu yusbin nisa wa yaqtul wildan. Mereka bunuh anak-anak dan menangkap perempuan-perempuan. Dan la nad'uhu wa dhaka wa hamma biqitalihi wa harradha an-nas. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar kata apa? Kalau begitu kita tak boleh tinggalkan mereka, tak boleh biarkan mereka. Dan dia kata kita mesti lawan mereka, dan kita kena ajak manusia lawan mereka. Siapa cakap tu? Ibnu Umar. Maksudnya pesat lah. Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Aliyan akhrajahu ila khawarij fakallamahu fafarqa bainahum faqala khawarij bal hum qaumun khasimun. Khawarij menuduh Ibnu Abbas qaumun khasimun, suka berdebat. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, intaliqu ila ayatin nazalat fil kuffar faj'aluha 'alal mu'minin. Ibnu Abbas kata orang khawarij ini telah menjadikan ayat-ayat orang kafir letakkan atas orang mukmin. Berkata Al-Imam Ajuri pula dalam kitab Syariah, fala yanbaghi liman ra'a ijtihad khariji qad kharaja 'ala al-imam adlan kana al-imam aw ja'ira. Maka tak patut bagi seorang pergi sokong, pergi tengok, ikut pendapat khawarij yang telah keluar menentang pemerintah mereka, sebab ada perintah itu baik atau perintah itu jahat. Tak boleh. Fa kharaja wa jama'a jama'atun wa salla sayfa wa istahalla qital muslimin. Mereka telah keluar dan mengumpul kumpulan dan membunuh orang Islam dan menghalalkan darah-darah orang Islam. Fala yanbaghi lahu an yaghtar bi qira'atihi lil Quran. Jangan kamu tertipu dengan bacaan Quran mereka. Dengar ni. Jangan tertipu dengan bacaan Quran mereka. Wala bituli qiyamihi fi shalah. Kamu mereka kata Nabi tadi kan, kamu akan rasa solat kamu lekeh dengan solat mereka. Nabi cakap tu dengan siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Anas bin Malik. Solat mereka mestilah hebat, betul tak? Tapi Nabi kata kamu akan kalah solat kamu dengan solat mereka. Jadi kata Imam Al-Ajurri, jangan kamu tertipu. Wala bituli qiyamihi fi shalah. Jangan kamu tertipu dengan panjangnya solat mereka. Lepas tu ketika Ali nak bunuh khawarij, nak bakar dia orang, lepas tu nak bunuh, nak potong-potong, tapi jangan potong lidah, aku nak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian mereka khawarij, aku nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala bidawami siyamihi. Jangan pula kamu tertipu dengan banyaknya mereka berpuasa. Waktu lah mereka ni datang jumpa Nabi SAW, mereka ni Masya Allah, mata dia tenggelam ke dalam. Sebab apa? Banyak ibadah, buat puasa. Kita kan tembam-tembam, dia kurus. Lepas tu nama mereka Zulkhuwaisirah wajnatain, murtafi'ul wajnatain. Dia punya ni nampak tulang ni, tulang pipi ni. Kita kembung tak nampak tulang ni, tak nampak tulang pipi ni. Dahi ni naik, nampak sebab tak diisi. Janggutnya lebat. Dalil bahawa mereka ni ikut agama, tapi kefahaman mereka kefahaman yang salah terhadap Al-Quran. Jadi salahlah kalau kita berdalil bahawa asal janggut lebat, dahi lebam, khawarij. Jadi ini cara Amerika yang meletakkan khawarij. Jadi kita kata kat sini, jangan kamu tertipu.
idza kana madhhabu madhhab al-khawarij, kalau di mazhab khawarij, wa qad ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man naqtuluhu akhbar la yadfa'uhu katsir min ulama al-muslimin. Maka datang riwayat yang banyak daripada sahabat Nabi SAW, daripada Rasulullah SAW, bahawa khawarij ini perlu diperangi dan janganlah seorang pun menghalangi mereka. Bal la'allahu la yakhtalif fil ilm biha jami' a'immatul muslimin, bahawa semua ulama tidak ada khilaf tentang kesesatan khawarij tadi. Begitu juga Majuri dalam bab satu kitab, bab dia bab Zamul Khawarij, bab kutukan terhadap celaan terhadap Khawarij, wa su'u madhahibihim wa ibahati qitalihim wa thawab man qatalahum aw qataluhu. Sungguhnya turut buruknya mazhab mereka dan hukum boleh memerangi mereka dan ganjaran bagi orang memerangi mereka. Qala Muhammad bin Husain lam yakhtalif ulama qadiman wa hadithan. Tidak khilaf ulama dulu dan sekarang bahawa Khawarij itu kaum musuh, mereka itu kaum yang jahat, musatullah, mereka itu kaum yang derhaka kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Wa in sallu wa sammu wa samu wajtahadu fil ibadah, mereka banyak salat dan banyak berpuasa dan ijtihad pada ibadah. Walaysa bidzalika binafi'in lahum, tak beri manfaat pada mereka. Wa in azharu al-amru bil ma'ruf, walaupun mereka menzahirkan mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi tuan-tuan, janganlah asal ada grup nak lawan mungkar, tuan-tuan semua ikut. Tengok dulu daripada grup mana. Ustaz, mana saya tahu daripada grup mana? Tu kena ngaji kelas akidah tu. Kena datang kelas akidah hari Sabtu 11.30 tu, kat atas tu. Kamu hari Selasa pagi pukul 8.30 pagi, Ustaz Asri. Kena mengaji. Tak boleh datang tengok live stream. Sebab dengan akidah saja, ilmu akidah dapat kita bandingkan siapa yang ajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar, golongan yang betul. Sebab hatta Abdullah bin Sabah pun ajak kepada ma'ruf. Dia kata, zahirkanlah kamu semua pada awal-awal perjuangan kamu dengan mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Fadullah Zulkhuwaisirah yang lawan Nabi SAW kata, wahai Muhammad, berlakulah adil. Sebenarnya kau tidak adil. Nampak awal-awal lagi dia kata Nabi tak adil. Kalau dia kata Nabi tak adil, apatah lagi Najib. Kata Najib dan orang lain, dan sekali ni apatah lagi Uthman bin Affan, apatah lagi Ali radhiyallahu an, apatah lagi orang selepas-lepasnya. Assalamualaikum. Benda ni perlu kita perhatikan. Oleh ustaz betul kena sokong UMNO lah, bukan semestinya. Bukan sokong BN lah lepas ni ustaz, tak. Kita tegur, tak masuk, kita tegur. Tapi kita tak tegur macam mereka tegur. Kita tak buat troll, kita tak buat poster ejek-ejek, kita tak buat benda-benda yang menyebabkan rakyat benci, kita tak buat sentimen-sentimen dalam surat khabar Malaysia Kini ke Malaysia Insider ke, tak. Ahli sunnah ada cara menasihat pemimpin. Ahli sunnah ada cara yang dengan penuh adab. Wala tubdihi ala niyah, yang kamu zahirkan yang berterusan, yang akan menyebabkan orang benci. Lepas tu Syekh Salih Fawzan ditanya, kalau seorang tu keluar bercakap tentang pemimpin, mengutuk sana sini, adakah termasuk khawarij? Dia khawarij. Bukan semestinya kena akidah, kena kafirkan pemerintah tu menjadi khawarij, tak. Kalau menzahirkan kebencian pada orang supaya orang benci pemimpin, itu pun dah jadi khawarij. Walaysa binafi'in lahum li'annahum qawm yata'awwaluna al-Qur'an ala ma yahun. Mereka tafsirkan Quran berdasarkan hawa nafsu mereka. Wa yumawwihuna 'ala al-muslimin, dan mereka yumawwih, mereka cakap pada orang tu cara macam betul cara depan mereka, tabwih, mereka sedapkan cara percakapan mereka. Wa qad hadzarana Allah 'azza wa jalla minhum, Allah Ta'ala telah memberi peringatan kepada kita, telah tahzir kita, telah memberi peringatan kepada kita tentang kesesatan mereka. Wa hadzarana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzarnahum min khulafa' ar-rasyidun, dan kami telah, dan para khulafa' ar-rasyidun telah memberi peringatan kepada kita supaya menjauhi mereka, dan juga para sahabat, dan juga ulama-ulama yang datang selepasnya. Jadi kalau tanya ustaz, siapakah khawarij zaman ini? Soalan tanya Ustaz Hasan minggu depan. Sebab dia akan cerita sejarah. Sejarah dia akan sebut satu sampai sekarang. Saya nak baca hadis pun tak sempat, baru satu hadis. Ini cara satu saya mengelak jugalah, so dia jawab cerita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi apakah mereka ni kafir? Ulama khilaf tadi saya sebut. Yang rajih mereka tak kafir, walaupun pendapat Syekh bin Baz rahimahullah mengkafirkan mereka. Tetapi kata Syekh Salih Fawzan dalam kitab Berbahari, dia kata
Tidak, kita tidak mengkafirkan mereka. Itulah qaul jumhur. Walaupun kata telah fatwa Syekhuna bin Bas katakan bahawa mereka telah kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masalah jelas ke tak jelas ni? Kita sempat baca banyak hadis, jadi wallahu a'lam bissawab. Kita sampaikan apa yang kita mampu sampaikan. Untuk soalan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.